Yalah tuan-tuan, hari ni akhir zaman ni tuan-tuan ni, macam-macam benda lah tuan-tuan ni. So, seperti mana yang tuan-tuan dan perempuan mungkin sedia maklum tuan-tuan ni, sikit saja yang saya nak sebut tentang isu ialah pendakwah terkenal tu. Saya ingat tuan-tuan tahulah tuan-tuan ni. Saya sebagai pendakwah juga, maka saya ambil tahulah untuk pengajaran saya dan sebagainya tuan-tuan nak. Adakah fitnah ke tak fitnah, wallahu a'lam tuan-tuan ni. Perkara tu biarlah pihak berkuasa yang menjalankan tugas-tugas mereka. Cuma tuan-tuan, satu saja pesanan saya untuk kita sebagai masyarakat netizen lah tuan-tuan nak. Kita ni tuan-tuan jangan terpalit sekali dengan perkara-perkara dosa tuan-tuan ya, yang dikaitkan dengan orang-orang yang tertentu lah tuan-tuan. Makna kata, kalaulah dosa itu dilakukan oleh individu tertentu, kita pula jangan menambahkan dosa pada diri kita dengan sebab kesalahan orang lain. Tuan-tuan nak. Maknanya yang buat dosa tu orang, tapi kita pun tiba-tiba terpalit ataupun kita sendiri pun tiba-tiba terkait dengan dosa yang orang lain buat. Jadi macam mana? Jadi contohnya kita ni, bila contoh cerita pasal pendakwah terkenal tersebut, kita ni pula tiba-tiba jadi mencaci. Tuan-tuan tak? Sebenarnya tuan-tuan begini, bila ada orang lain buat dosa dan maksiat, tuan-tuan tak? Sebenarnya tuan-tuan, bukan sekadar pendosa itu ataupun orang yang melakukan maksiat itu sebesar mana, sekecil mana pun tuan-tuan nak tu, tak kisahlah. Maksudnya orang yang buat dosa tu tuan-tuan ni kecil ke besar, maksudnya bukan orang yang melakukan dosa itu sahaja sedang diuji oleh Allah. Bahkan kita sebagai masyarakat yang berada di sekeliling juga sedang diuji oleh Allah hati-hati kita, tuan-tuan ya. Jadi nasihat saya, jangan dengan sebab dosa orang lain kita diuji oleh Allah sehingga kita juga melakukan dosa. Dosa menghina, tuan-tuan tak, dosa mencaci dan dosa cepat menghukum. Ni banyak netizen saya tengok dengan isu-isu macam ni, sibuk dia orang ni. Tuan-tuan tak. Kalau sekadar nak ambil tahu, sekadar nak ambil berat, nak doakan, tak apa. Ni masalahnya keluar dengan kata-kata kesat, tuan-tuan nak menghukum sedangkan perkara tu belum selesai. Tuan-tuan, bila ada satu-satu isu yang berlaku tuan-tuan nak, selagi mana belum diputuskan salah atau tidak, kita jangan terus menyebarkan perkara-perkara fitnah itu dan menghukumnya seolah macam perkara itu pasti, tuan-tuan tak? Itu bukan perkara yang diajar dalam agama kita. Yang diajar dalam agama kita ialah yakin dengan kebenaran setelah mana pasti. Lagi mana belum ada apa-apa keputusan dan sebagainya, kita sebagai orang Islam diajar untuk tabayyun. Tabayyun ni apa? Maksudnya menyelidiki, mencari penerangan, tuan-tuan nak. Biar benda tu jelas betul dulu. Kita sebagai orang beriman ni, bukan dapat berita sebar, dapat berita fitnah. Itu sifat apa tuan-tuan? Itu munafik. Itu sifat munafik, tuan-tuan. Orang munafik ni maknanya dia tak takut untuk memikirkan tentang fitnah ke apa ke kan. Dia suka untuk memburuk-burukkan orang dan sebagainya. Itu yang bila dapat berita terus, ya Allah teruknya. Teruk dah. Tuan-tuan. Belum apa-apa lagi, teruknya dia ni, tak sangka. Kenapa dah sampai ke situ? Belum putus lagi, belum ada apa-apa keputusan, tiba-tiba dah kata teruklah, tak sangka lah. Yang tu jangan kita menambahkan dosa dalam diri kita. Satu, tuan-tuan, saya nak sebut yang tu. Kemudian tuan-tuan, yang kedua, saya agak sedih juga dengan perkara yang berlaku pada hari ini, tuan-tuan. Bila perkara itu dimanipulitkan pula tentang kepahaman Islam itu difaham dengan salah, tuan-tuan nak. Tentang isu pendakwah terkenal ni, tuan-tuan ni. Jadi ada ustaz-ustaz kita, tuan-tuan nak, yang nak bantu mangsa-mangsa dan sebagainya. Saya nak sebut perkara ni belum pasti, tuan-tuan ya. Cuma saya nak sebut dengan tuan-tuan dan perempuan sekalian tentang perkara ni. Oleh kerana perkara ni membabitkan kepada pendakwah yang tersohor, tuan-tuan. Besar lah maknanya perkara ni dikenali ramai dan sebagainya, tuan-tuan ya. Jadi ada ustaz-ustaz kita, pendakwah-pendakwah kita juga yang ada niat yang baik untuk membantu mangsa-mangsa dan sebagainya. Perkara tu tak ada salah. Tapi yang saya kecewa, tuan-tuan ni, yang tidak betulnya, tuan-tuan, apabila bukti-bukti yang disebarkan oleh mangsa dan sebagainya diwawarkan dalam media-media sosial. Maksudnya ustaz yang mendapat bukti-bukti screenshot mesej daripada mangsa, video dan sebagainya, pendakwah-pendakwah tu kadang-kadang mereka ni sebarkan pula WhatsApp bukti-bukti tersebut dalam Telegram mereka, tuan-tuan. Ni tak boleh, ni bukan aib, tak boleh, tuan-tuan ya. Makna kata, kalau memang seseorang itu buat salah sekalipun, biarlah masyarakat tahu itu salah dan dihukumkan salah. Atas kesalahan apa? Tak apa. Sebagai pengajaran, tuan-tuan, sebagai saya juga, sebagai pengajaran untuk saya kepada kita semua, tuan-tuan nak. Tapi janganlah sebarkan bukti-bukti.
Tak ada faedah kita nak buruk-burukkan orang ataupun kita nak sebarkan bukti kepada masyarakat. Cukup kalau mahkamah dah kata bukti jelas, dah ada lah kita kata videonya, screenshotnya dah ada bukti dan telah terbukti salah, telah ada pengakuan, tak apa, cukup lah. Jadi evidence tu, video tu macam mana rupa, tak boleh sebar, tuan-tuan, haram sebar. Tapi hari ni yang kita tengok disebarkan. Sebab nak apa? Nak backup diri. Orang tuduh kita ni memfitnah, akhirnya kita pun sebar, ni bukti. Bukannya disebarkan kepada seorang dua, disebarkan kepada beratus-ratus ribu masyarakat. Jadi tuan-tuan, saya nak sebut perkara ni, saya nak cerita apa, maksudnya ini perkara yang salah, tuan-tuan. Mana kata kalau tuan-tuan suatu hari nanti tiba-tiba ditakdirkan oleh Allah untuk melalui perkara-perkara macam ni, jangan kita kalau nak cuba menegakkan kebenaran atas suatu-satu isu yang kita tangani, jangan sampai evidence ataupun bukti-bukti yang kita dapat ni kita sebar pada kawan-kawan. Sedangkan kawan-kawan tak tahu. Cukuplah kalau kawan kita tu maknanya dibuang sekolah ke dan sebagainya atas kesalahan gitu gini, kita je yang pegang dia punya video dan sebagainya. Begitu tuan-tuan. Wallahi tuan-tuan, saya pernah handle kes macam tu. Wallahi tuan-tuan saya pernah handle kes dan alhamdulillah semua daripada Allah belakalah tuan-tuan Dah dibuat kerja bertahun-tahun, saya yang handle tu. Alhamdulillah, kerja Tuhan. Tuan-tuan, lama dah. Tuan-tuan ada seorang rakan sekerja saya lah. Tuan-tuan jadi maknanya benda tu dah bertahun-tahun, tapi akhirnya Allah tunjukkan perkara tu jadi kantoi dengan saya lah. Maknanya dengan cikgu-cikgu lain tu tak nampak. Saya akhirnya nampak. Saya buat penyelidikan, buat kajian tuan-tuan dan semua bukti saya dah ada, video semua saya dah ada. Akhirnya kita sampaikan kepada pentadbir, tuan-tuan. Maka akhirnya diambil tindakan dan satu sekolah tak tahu. Orang tertanya-tanya, kenapa dia kena tukar, kena buang. Kes bersama pelajar lah, tuan-tuan Kes isu macam ni jugalah, tuan-tuan. Tapi maksudnya kita faham, dalam keadaan kita nak menegakkan kebenaran, bukannya kita boleh semudah-mudahnya menyebarkan aib orang dan sebagainya. Tak boleh. Itu satu yang kedua. Yang pertama, saya nak kait dengan mata ni sebenarnya tuan-tuan. Mata lah tuan-tuan bila kita melihat dan sebagainya, kadang-kadang perkara itu boleh mendatangkan dosa tuan-tuan Baik tuan-tuan, pertama, bila berlaku dosa kepada orang lain, kita juga sedang diuji oleh Allah supaya kita jangan menghina, jangan menghukum secepat yang mungkin. Kena ada tabayun dan sebagainya untuk kita benar-benar maknanya memastikan perkara itu. Yang kedua tuan-tuan bila mana kita mengetahui kesalahan seseorang dan sebagainya, kita adalah menjadi kesalahan haram untuk kita tajassasu, tuan-tuan wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah dalam Quran itu, wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu menjauhkan diri daripada mengorek-ngorek aib orang. Betul ke? Jom korek, nak tahulah. Mana video, nak minta video, haram tuan-tuan, haram. Kita tak ada kepentingan nak tengok video, nak korek mesej orang ni. Kita tengok aib orang berdosa, tak boleh tuan-tuan Dan satu lagi tuan-tuan, kita risau. Hari ni orang diuji. Akan datang kita tak tahu kita diuji oleh Allah bagaimana. Itu perkara yang kedua tuan-tuan Tuan-tuan sekalian, perkara yang ketiga dalam isu-isu macam ni tuan-tuan Perkara yang ketiga tuan-tuan, kalau kata benar-benar sabit kesalahan, kalau kata tuan-tuan, kita tak pasti tuan-tuan Kalau kata benar-benar disabitkan kesalahan sekalipun tuan-tuan memang betul-betul bersalah dan sebagainya tuan-tuan, tak bolehlah kita ni dengan satu sebab kesalahan itu menjadikan kita menghukum orang ni sebagai orang yang jahat, orang penjilat agama. No tuan-tuan, jangan tuan-tuan Maksudnya, kalau ada satu kesalahan yang dilakukan oleh saya ke, tuan-tuan tak, suami tuan-tuan ke, mak ayah kita ke tuan-tuan ataupun mana-mana pendakwah dan sebagainya, PU ke, tak kira imam muda ke, siapa pun tuan-tuan kesalahan tu, itu satu kesalahan, tetapi jangan sebab dengan kesalahan tu sampai kita kata tak boleh pakai lah ustaz ni tuan-tuan Maksudnya kesalahan yang salah tu memang kita kata salah, tapi segala kebaikan-kebaikan yang dibuat tetap kita hargai. Itu perkara yang ketiga yang saya nak sebut tuan-tuan Maknanya mungkin perkara-perkara baik yang dibuat yang lain-lain tu kita tak tahu keikhlasan dia kepada Allah. InsyaAllah mudah-mudahan dia ikhlas tuan-tuan Ikhlas dibuat perkara baik, dibantu orang. Cuma setiap orang, saya nak sebut dengan tuan-tuan, masing-masing ada ujian masing-masing. Dan tuan-tuan, maknanya kita hari ni pun bukan baik sangat tuan-tuan Kita pun ada sejarah-sejarah kita. Cumanya hari ni tuan-tuan, maknanya orang ni suka dengan kita, suka dengan Ustaz Isyam. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala merahmati saya, menutup aib saya tuan-tuan Kalau kita kata isu macam pasal pendakwah dan sebagainya, yang isu yang sekarang ni tuan-tuan maknanya kita percaya sebenarnya banyak lagi pendakwah-pendakwah lain di luar sana yang mungkin melakukan perkara yang sama tuan-tuan
Banyak. Tetapi oleh kerana mungkin pendakwah-pendakwah yang lain-lain tu mungkin pendakwah-pendakwah kecil, perbuatan mereka tak dizahirkan, tuan-tuan tak kantoi dan sebagainya, maka mereka ni maknanya tidaklah dianggap buruk. Kenapa Allah menutup aib mereka, tuan-tuan? Mungkin minta maaf sebut di bahagian menteri-menteri, mungkin banyak juga yang berlaku isu-isu macam ni, tuan-tuan. Maksudnya perkara yang sama dilakukan oleh orang-orang yang besar-besar dan sebagainya, tuan-tuan. Tapi maknanya kejahatan-kejahatan tersebut ditutup oleh Allah, menyebabkan maknanya kita hari ini tidak dianggap buruk dan sebagainya. Saya nak sebut dengan tuan-tuan, kita masing-masing ada ujian, ada kesalahan masing-masing. Cuma hari ni tuan-tuan, kita ni orang anggap kita baik kerana Allah jaga aib kita, tuan-tuan, gitu. Dan saya nak sebut dengan tuan-tuan, setiap seseorang itu ada ujian mereka masing-masing, tuan-tuan. Jadi maknanya setiap orang bukanlah mereka ni perfect. Maknanya yang salah tetap salah, saya nak sebut gitu. Cuma jangan kita ni, yang perkara yang ketiga, jangan kita ni dengan satu-satu kesalahan terus kita nak kata dia ni jahat, munafik, kafir. No, tuan-tuan, jangan ya. Setiap orang ada salah, kita doa mudah-mudahan dengan kesalahan tersebut kalau betul-betul lah, tuan-tuan ya. Allah beri taufik hidayah, beri kesedaran kat dia, beri keinsapan untuk dia. Makna kata kalau habis dia menerima hukum dan sebagainya, kita tetap memuliakan dia kerana kebaikan dia selama ke hari ini. Telah berapa banyak manusia yang kembali kepada agama dengan asbab mulut dia dan sebagainya, tuan-tuan. Dengan banyak mana dah masyarakat nampak Islam ni bagus oleh kerana dakwah dia, tuan-tuan. Banyak kebaikan dia. Jadi jangan oleh kerana satu perkara, oh ni tak boleh pakai, oh kereta ni macam bagus sangat, tuan-tuan. Inilah ustaz dulu yang pernah berlaku kes itu dulu punya cerita, tuan-tuan. Ataupun kita katakan, oh ni dah pernah buat salah ni, kita tak boleh percaya dah ni, tak boleh percaya. Kita kadang-kadang mentaliti kita tu tak betul. Kita buat macam tu tak betul, tuan-tuan ya. Mana kata contoh ayah kita, tuan-tuan. Dia mungkin pernah buat salah. Adakah kita nak anggap dia bukan ayah kita selama-lamanya? Sedangkan dialah yang memberikan kita makan dan minum, bekerja untuk kita sampai kita besar, tuan-tuan. Jadi maknanya oleh kerana satu kesalahan, kita langsung nak menafikan semua kebaikan dia. Tanpa ayah kita, kita tak besar. Ada salah dia, sikit-sikit salah dia, mungkin 2-3 tahun yang terkini, tiba-tiba ada pula ayah ni ada orang ketiga, contohnya, tuan-tuan, sampai mak menangis. Tapi sebelum tu ayah okey je. Adakah dengan sebab tu kita terus nak buang ayah dalam kehidupan kita, tuan-tuan? Maksudnya masing-masing ada ujian masing-masing. Dan kita sebagai sesama Islam ni terus kita ni memandang dengan sifat kasih sayang dan mendoakan, tuan-tuan ya. Mudah-mudahan kalau benda itu perkara yang tidak benar, Allah tunjukkan secepat yang mungkin. Dan kalau perkara itu benar sekalipun, menjadi pengajaran untuk dia menginsafi diri dia. Kecuali, tuan-tuan, yang kita maknanya kita bolehlah nak benci kalau maksiat itu berterusan. Maknanya dah pangkap pun buat lagi. Itu lain cerita, tuan-tuan. Sebab tu kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bila mana kamu tengok, kata Sayyidina Ali, orang buat dosa pada malam hari, siang hari, maksudnya siang hari je, kamu kena anggap dah orang ni orang yang bersih, orang yang baik dah. Kena lupa dah dosa tu, kata Sayyidina Ali. Sebab kita tak tahu malam tadi mungkin bila bertaubat, menangis kepada Allah. Ini begitu tinggi, tuan-tuan ya. Islam mengajar hati kita ni supaya sentiasa kita memandang orang lain ni dengan pandangan-pandangan yang baik. Husnuzon, tuan-tuan. Ini kita kadang-kadang cepat sangat nak sangka buruk ataupun nak memandang rendah pada orang lain. Dulu respect, lah ni habis, tak ada lah, saya tak respect dah. Oh laju je kita punya hati ni, tuan-tuan. Itu menandakan kesombongan kita. Itu tanda kita sombong, tuan-tuan. Kita ni sebab orang Allah tutup aib kita. Buatnya Allah buka, baru kita tahu. Bagaimana orang pun tak suka kepada kita sebenarnya. Kita kadang-kadang benci dekat orang kan. Tak suka dengan kesalahan yang orang lain buat. Macam kita ni bersih sangat, tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, maknanya itu 3 perkara yang saya nak sebut dengan tuan-tuan tentang isu-isu macam ni. Supaya kita ni dalam melalui perkara-perkara ni pada masa-masa akan datang, tuan-tuan, kita laluilah dengan jiwa kehambaan yang sentiasa melihat kepada keredaan Allah kepada hati kita. Gitu, tuan-tuan ya. Jadi mudah-mudahan kita ni sentiasa dijaga oleh Allah daripada berguluman dengan dosa-dosa yang tak disangka-sangka dengan sebab perkara-perkara yang lain lah, tuan-tuan. Dosa lain kita pula yang buat dosa tak disangka-sangka. Na'udzubillahi min zalik, tuan-tuan kita. Baik, jadi tuan-tuan, itulah cerita bab mata ni, tuan-tuan ya. Kadang-kadang mata ni kalau tak dijaga baik sebagai ustaz ke pendakwah ke dan sebagainya, dia boleh menjerumuskan seseorang itu kepada lembah-lembah zina, tuan-tuan, dan sebagainya. Itu semua punca daripada mata, tuan-tuan kita. Baik, tuan-tuan. Jadi itu saya katakan